Saudara pengurusi majlis, barisan hakim yang jelitawan, bijaksana lagi arif, peserta-peserta persembahan, wakil-wakil negeri, hadirin hadirat yang saya hormati sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam satu warga Kombi. Jom benci Edis. Tajuk yang ingin saya bentangkan bagi mewakili Kombi Taman Kenanga Seksyen 1 Melaka. Sepintas lalu, Kombi Taman Kenanga berkedudukan di dalam kawasan Bandar Negeri Melaka, mempunyai kepadatan penduduk yang begitu tinggi. Jumlah unit rumah 758, penduduk 2,780, komposisi kaum 48% Melayu, 51% Cina, yang lain-lainnya hanya 1%. Kenapa Kombi diwujudkan di Taman Kenanga? Kerana 5 masalah utama yang menjadi punca kenapa kami dipilih untuk mewujudkan jawatan kuasa. Yang pertamanya, sikap tidak faham dan tidak tahu apa itu demam denggi, ketidakapaan mengenai pembiakan nyamuk Aedes. Yang ketiganya, masyarakat pada waktu itu tidak dapat rawatan awal sekiranya menerima demam panas. Yang keempat, tidak prihatin dengan sampah lombok dan tidak ada langsung program-program pembasmian atau pencegahan. Lantaran daripada itu, pada tahun 2010, situasi denggi di Taman Kenanga begitu membimbangkan. Kita menerima 3 wabak dalam setahun. Yang paling lama pada wabak yang kedua selama 60 hari, dan pada waktu itulah Taman Kenanga mencipta nama sebagai pemecah rekod indeks tinggi kebangsaan. Menyedari daripada itu, dengan jumlah 36 kes, sebenarnya masyarakat Taman Kenanga tertanya-tanya. Itu sebabnya saya buat question mark banyak-banyak, kerana kita tidak tahu apakah punca utama wabak denggi suka sangat dekat taman kami. Oleh demikian, pada 31 Julai 2010, Majlis Perancangan Kombi Taman Kenanga telah dilancarkan dengan sempurnanya oleh Yang Berhormat Encik Yazid Khamis, Timbalan Pengurusi Pembangunan Negeri Melaka, di mana pada waktu itu 12 ahli tatakuasa telah dilantik dan saya telah dipilih menjadi pengurusinya. Lanjutan daripada itu, pada tempoh ini kita telah dedahkan kepada 2 mesej awal yang perlu kita memberitahu kepada masyarakat, iaitu yang pertamanya, bersih kawasan rumah 10 minit setiap minggu tempat pembiakan, dan yang keduanya, sekiranya demam dapat rawatan segera, dan aktivitinya melalui rumah ke rumah dan juga edaran risalah. Itu yang kami faham di peringkat awal. Tetapi lanjutan daripada itu, kita membawa mesej yang lebih besar. Pengalaman mengajar kami, situasi wabak yang kami hadapi telah mengajar kami untuk membawa satu tajuk dan juga mesej yang lebih besar: jom benci Aedes. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekian, daripada 12 orang jawatan di peringkat awalnya, setelah 5 bulan berlangsung, inilah carta organisasi kami yang baru. Kami telah menubuhkan biro-biro yang tertentu, 5 biro utama, dan kita telah melantik juga ketua-ketua unit yang terdiri dari pemimpin-pemimpin masyarakat, kerana taman kami mempunyai jumlah 17 jalan, ada yang panjang, ada yang pendek. Kenapa kami membuat begini? Supaya segala mesej yang ingin kita sampaikan, maklumat tersebut dapat diterima oleh masyarakat setempat. Dan setakat ini kita mempunyai rakan Kombi, kita gelarkan rakan Kombi seramai 178 orang. Perancangan dan pelaksanaan jalankan, kami seperti yang lain juga mengadakan mesyuarat bulanan setiap bulan, melainkan pada bulan Ramadan dan juga Hari Raya kita berdehat, kerana pada waktu itu seluruh masyarakat memerlukan perhatian for the weekdays. Inilah antara gambar-gambar yang sempat kami rakamkan. Dan kaedah pendekatan seperti yang telah diserapkan kepada kami, kita memainkan peranan melalui 5 konsep asas yang utama: gerakan pentadbiran penduduk, pengiklanan, international communication, dan juga pusat promosi. Kami berasa bertuah kerana rukun tetangga membenarkan kami menggunakan bilik gerakan sebagai tempat untuk kami bergerak. Pelaksanaan aktiviti mengenal pasti akan keperluan, kita membuat program secara mingguan, ada yang secara bulanan, ada yang ad hoc, ada yang berkala, dan ada anjuran bersama. Anjuran bersama maksud saya ialah dengan agensi-agensi kerajaan seperti Majlis Perbandaran, begitu juga dengan aktiviti daripada jawatan kuasa kampung dan juga NGO lain. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, inilah aktiviti sepanjang tahun 2011 yang telah dilaksanakan.
Bergantung kepada keperluan dan keadaan, sebanyak 17 telah dikenal pasti, dan daripada apa yang kita telah jalankan, tujuan utamanya ialah untuk menyampaikan maklumat bahawa kita perlu membenteras Aedes supaya denggi tiada. Itu tujuan utama dia. Berbagai-bagai program yang kita telah jalankan seperti mesej dan juga himbauan seperti biasa, kita buat surat edaran, kita buat peringatan, kita buat iklan, banners dan lain-lain lagi. Yang penting masyarakat akan tahu apa yang kita nak buat. Komunikasi interpersonal begitu penting, dan ketua-ketua unit yang merupakan ketua kepada jalan-jalan ataupun lorong yang ada di taman perumahan, mereka lebih dekat dengan masyarakat setempat. Mereka akan selalu berhubung, kerana dalam kombi pada kami jawatankuasa memutuskan kita kena selalu jumpa dengan masyarakat dan bercerita bahawa tugas kita ialah untuk membenteras denggi. Awalnya kita membuat aktiviti yang kita kenali sebagai aktiviti mengesan denggi. Ini adalah latihan pertama yang kita buat, mencari jentik-jentik, dan pada waktu itu kita tidak kenal adakah jentik-jentik itu Aedes atau tidak. Program ini berjalan secara mingguan, dan seterusnya kita telah memberikan jenamaan program ini sebagai 5J kerana kita perlukan gimmick. Kita upgradekan program Jom Jalan-Jalan Cari Jentik-Jentik, di mana peringkat awal saya boleh mengatakan bahawa seramai dalam 100 ke 150 orang menyertai program kami. Tapi semenjak kami memperkenalkan 5J, setiap kali aktiviti hampir 300 orang akan menyertai program kami. Ini yang merisaukan kami. Ya, sebenarnya saya sebagai pengurusi risau. Nak buat program, saya risau. Sebab apa? Last nanti saya bagi tahu. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekian, seterusnya situasi denggi semasa pada 2011, alhamdulillah Allah memberkati usaha kami. Kes hanya di peringkat awal tahun, kerana pada tahun 2010 pada hujung tahun kita mengalami wabak. Wabak itu dibawa sehingga bulan Mac. Tetapi daripada bulan Mac hingga ke hari ini, saya merasa bertuahlah dan syukur kepada Allah, dan terima kasih kepada semua pihak yang mengerti bahawa kita perlu menjaga pembiakan Aedes dan denggi tidak dicatatkan di Taman Kenanga. Harapan benda ini akan berkekalan seterusnya. Pencapaian ini adalah terbukti bahawa kerjasama antara masyarakat, jawatankuasa dan agensi kerajaan yang berkaitan telah menyampaikan hasil yang begitu baik. Selain daripada itu, 3 hari sebelum tarikh program PPA ini, pemeriksaan pembiakan Aedes, saya nak maklumkan pada tuan-tuan dan puan-puan, saya terkejut. Pejabat Direktur Negeri telefon, hari Ahad ni datang kita akan buat audit di tempat anda. Pada waktu itu saya tidak ada di Melaka, saya ada di outstation, tetapi saya menerima cabaran dari pejabat rektor, buatlah. Saya menghubungi setiausaha kumpulkan jawatankuasa, ketua unit dan masyarakat. Pada waktu pemeriksaan dijalankan, telah berjalan dengan lancar. 135 buah rumah telah diperiksa secara random, dan daripada jumlah itu hanya 4 tempat potensi pembiakan yang diklasifikasikan sebagai kawasan unexpected breeding. Jadi saya rasa inilah cabaran utama saya, dan saya rasa pejabat Rektor Negeri Melaka memberikan komplimen kepada usaha jawatankuasa dan juga ketua unit Komi Taman Kenanga. Selain daripada itu, kerana kita masih tidak mengenal pasti apakah punca utama wabak yang telah menyerang pada tahun lepas di kawasan kami juga telah menjalankan program di luar daripada kawasan taman. Sekiranya ada kawasan-kawasan yang berpotensi untuk menghidupkan aktiviti, kita akan menghubungi pihak rektor daerah, dan pihak kuasa akan datang untuk membuat penguasaan. Kita ada buat 2 program pemantauan dan juga penguasaan. Bagaimanakah kita mahu memastikan kelangsungan program kombi di tempat kami? Kami berpendapat, dan memang kami mengikuti program ini secara berulang-ulang. Kami suka buat program yang berulang-ulang, sama ada secara besar-besaran ataupun di peringkat jalanan. Begitu juga saya nampak kesungguhan di kalangan masyarakat setempatan, dan didorong kekuat oleh komiti ataupun jawatankuasa yang saya ada, dan saya harapkan program ini akan berterusan. Kunci kejayaan di dalam yang telah kami jalankan adalah persefahaman di antara jawatankuasa, masyarakat, dan yang memberikan kami kekuatan ialah pemimpin-pemimpin masyarakat, imam masjid, imam surau, pengurusi JKK,
NGO yang ada di taman sebenarnya adalah ahli jawatankuasa kami. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, ini adalah gambaran keseluruhan daripada data yang saya perolehi pada tahun 2008 hingga 2011. Harapan saya tahun hadapan umur panjang, saya tak nak ada lagi yang colour merah dan tak nak ada lagi yang colour biru. Ini harapan saya. Tetapi takdir kita belum tahu, usaha telah dibuat. Dan seterusnya, kalau kita perhatikan kepada aktiviti-aktiviti sokongan, program pencegahan denggi ini perlu dijalankan secara berterusan. Kita selalu berbincang di kalangan jawatankuasa. Kita lihat ada 19 rumah kosong yang tidak didiami begitu lama di taman kami. Kami membuat satu operasi dengan kerjasama pejabat kesihatan daerah untuk mengadakan program pecah masuk. Dan daripada 18 buah rumah yang diperiksa, kita membuat keputusan bahawa tidak ada punca-punca pembiakan daripada rumah kosong. Seterusnya, kita memikirkan bahawa mungkin septic tank adalah punca utama berlakunya pembiakan. Alhamdulillah, selepas diadakan satu program dalam bulan April, septic tank, tidak ada faktor mengatakan bahawa septic tank adalah tempat pembiakan edis di taman kami. Inilah percobaan-percobaan yang telah kami lakukan. Jadi kami membuat gimmick dengan cara pengiraan EBIT dalam masa 3 bulan. Dalam bulan 3 kita buat, dalam bulan Jun kita buat. Tujuannya hanyalah satu, kita nak berjumpa dengan masyarakat taman. Jadi kita edarkan EBIT dan kita ajar, kita berkata-kata di mana yang perlu kita letakkan EBIT itu di dalam kawasan rumah kita. Hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, dalam program-program besar kita merasa bertuah. Contohnya, kita telah berjaya mengadakan program Hari Kombi. Tujuan Hari Kombi ini ialah untuk memperkenalkan lagi kombi di taman kami. Kerana mungkin sewaktu kita membuat program, ada lapisan masyarakat lain yang tidak dapat mengikuti. Jadi dalam program kombi ini sebenarnya kita nak menitik beratkan, selain nak cari nyamuk, kita jaga kesihatan. Jadi saya bekerjasama dengan pihak klinik berhampiran untuk mengadakan pemeriksaan kesihatan secara percuma pada hari terbuka kombi. Sambutan yang saya terima amatlah menggalakkan, dan saya rasa program bersepadu antara denggi dan kesihatan perlu saya laksanakan di masa akan datang. Terima kasih kepada pihak Datuk Pengarah Negeri Melaka yang telah memberikan satu penganugerahan mengadakan majlis makan malam dan juga dialog. Pada majlis ini, Datuk Pengarah Majlis Bandaraya Melaka telah datang menjadi panel memberitahu bahawa persekitaran bersih perlu dikekalkan untuk kita memastikan bahawa tidak ada tempat-tempat pembiakan nyamuk Aedes. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pelantaran gaya hidup sihat telah dilancarkan. Ini adalah program hadiah yang diberikan kepada taman kami oleh pihak Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah kerana usaha kami membantu untuk menjadikan kawasan taman kami kawasan yang bersih di peringkat daerah Melaka Tengah. Itu majlis telah diresmikan oleh Esko Kerajaan Negeri Melaka, Datuk Latif Panucci. Seterusnya, untuk memastikan masyarakat sehat, kita telah mengadakan program senam aerobik yang diadakan setiap minggu jam 7.30 pagi. Dan pastinya lah saya adalah orang yang tidak dapat bersama-sama dengan masyarakat hari esok kerana saya berada di convention. Tetapi saya yakin mereka yang ada di taman akan teruskan senam aerobik, dan program ini saya rasakan satu program yang akan saya kekalkan insya-Allah. Untuk menyemarakkan pengetahuan di kalangan kanak-kanak kecil, kita bekerjasama dengan pihak NGO yang dalam contohnya dalam bulan 5 kita mengadakan program mewarna anjuran jawatankuasa kemajuan dan kesabaran kampung. Kombi menganjurkan program pertandingan mewarna. Tujuannya mudah, kerana untuk membenci jentik-jentik kita mesti sematkan semasa kanak-kanak lagi. Itu tujuan kami. Dan alhamdulillah 2 program telah dapat dilaksanakan, dan kami berharap agar masyarakat Taman Kenanga adalah satu masyarakat yang akan membenci Aedes. Gotong royong yang saya masukkan di sini ialah gotong royong dan peranan yang saya kendaki. Kita mengadakan program bulanan gotong royong membersihkan kawasan pusat operasi kami. Tetapi gambar yang memasak tu saya nak highlightkan. Setiap aktiviti yang kami jalankan, kita tidak ordering from the caterer. Saya keluarkan bajet, carikan bajet, panggil makcik-makcik dan kakak-kakak di kampung tu.
dan kita masak secara gotong royong. Okey, dan SWOT analisis sekali lalu kita dah kenal pasti SWOT analisis. Dua ya, sorry, yang pertama tak dengar. Dan peran perancangan yang penting, kita mengenal pasti 4 perancangan utama di mana kita akan melaksanakan perancangan ini untuk menjadikan impian kami menjadikan Kombi Taman Kenanga sebagai satu gagasan mengubah sikap dan amalan masyarakat. 2 cadangan, saya meminta agar pihak tertentu mempertimbangkan diberikan peruntukan khas kepada Kombi untuk melaksanakan program, dan kalau boleh promotor dan sukarelawan ini diberikanlah penghargaan. Bentuk apa saya tak fikirkan lagi. Dan sebagai kesimpulannya, Kombi Taman Kenanga sebenarnya telah berjaya untuk mengubah sikap, amalan dan juga attitude masyarakat Taman Kenanga. Kerana apa? Perkara-perkara yang telah saya katakan tadi. Akhirnya, serangkap pantun orang Melaka tetap saya berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Setahun jagung usia kami bersama membenteras Edis dan Dengki. Kombi Taman Kenanga mengundur diri. Salah dan silap harap maafi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.